Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30, 30 September bersama saya Azin Hussein. Tajuk utama tengah hari ini. Perdana Menteri kagum projek Battersea Power Station milik Konsortium Malaysia. Buru pesalah sebabkan kematian Allahyarham Adib, polis tunggu arahan lanjut Peguam Negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis sedang menunggu arahan lanjut daripada Peguam Negara berhubung kes kematian anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendakwaan dan Undang-Undang D5 Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Senior Assistant Commissioner Mir Farid Al-Atrash Wahid berkata, polis tidak pernah menutup siasatan kes berkenaan. Katanya semua saksi inkuas yang sebelum ini pernah dipanggil memberi keterangan kepada polis mungkin akan dipanggil sekali lagi sekiranya perlu. Siasatan masih lagi dijalankan di bawah Seksyen 302 Kanun Keresahan dan kita akan cuba mengesan mereka-mereka yang terlibat ni dan seperti mana arahan yang dibuat oleh Mahkamah Coroner tersebut supaya kita mengesan dan membawa mereka ke muka pengadilan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Bukit Aman. Jumaat lalu, Mahkamah Coroner Shah Alam memutuskan punca kematian Muhammad Adib akibat perbuatan jenayah oleh dua atau lebih individu yang tidak dikenali. Muhammad Adib menghembuskan nafas terakhir di Institut Jantung Negara IJN 17 Disember tahun lalu selepas 21 hari bertarung nyawa susulan kejadian rusuhan di hadapan Kuil Sri Maha Mariamman USJ 25 Subang Jaya. Prosiding yang bermula Februari lalu itu menampilkan sejumlah 30 saksi termasuk beberapa saksi pakar dengan 137 bahan bukti dikemukakan. Baik, kita beralih ke perbicaraan kes 1MDB di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak meluluskan cadangan pinjaman jangka pendek berjumlah 1.75 bilion dolar Amerika melalui pengeluaran nota pinjaman berstruktur selama 10 tahun bagi pengambil alihan syarikat Tanjung Energy Holdings Sdn Bhd TEHSB. Saksi pendakwaan ke-9 bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi berkata, kelulusan itu diberi Datuk Seri Najib selaku Menteri Kewangan ketika itu. Kelulusan itu mengikut Seksyen 6 Akta Jaminan Pertubuhan Perbadanan 1965. Menurut Datuk Syahrul, kelulusan itu diperoleh selepas mendapat kelulusan dalaman 1MDB daripada ahli lembaga pengarah dan pemilik saham 1MDB iaitu Kementerian Menteri Kewangan diperbadankan. Beliau turut mengesahkan 1MDB mendapat kelulusan bertulis daripada Menteri Kewangan dan Peguam 1MDB Jasmine Lu turut terbabit dalam proses mendapatkan tanda tangan Datuk Seri Najib dalam penerbitan bond pada tahun 2012. Beliau bagaimanapun menafikan terbabit dalam urusan itu. Datuk Syahrul turut mendakwa tidak pasti sama ada terbitan bond ini melalui proses yang sepatutnya di Kementerian Kewangan atau tidak sehingga kelulusan diberikan oleh Datuk Seri Najib atas kapasitinya sebagai Menteri Kewangan. Polis sudah membuka kertas siasatan berhubung laporan Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara JPN Datuk Ruslin Jusoh mengenai pemilik akaun Twitter dan Facebook Tengku Raja Alam Shah yang mendakwa JPN mengeluarkan 200,000 penerima sijil kewarganegaraan baru. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendakwaan dan Undang-Undang D5 Bukit Aman, Senior Assistant Commissioner Mir Farid Al-Atrash Wahid berkata, siasatan dibuat mengikut Seksyen 505 Kanun Kesaan kerana memfitnah serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Kita sedang menyiasat kedua-dua akaun tersebut dan hasil daripada ni kita akan tengok macam mana apa dia punya hasil siasatan. Tapi setakat ni daripada siasatan awal yang kita jalankan, kita yakin bahawa akaun ni adalah akaun palsu diwujudkan dengan tujuan untuk memfitnah Jabatan Pendaftaran Negara.
Semalam, Datuk Ruslin membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Putrajaya kira-kira jam 11 pagi bagi membolehkan polis membuat siasatan menyeluruh mengenai dakwaan itu berikutan maklumat dikemukakan tidak benar. Katanya ia adalah fitnah dan tomahan tidak munasabah kerana proses mendapatkan taraf kewarganegaraan amat rumit serta memerlukan penelitian dan prosedur ketat pelbagai aspek. Kemarin Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam satu kenyataan menafikan dakwaan yang menjadi tular. Menurutnya, sejak mengambil alih Kerajaan Persekutuan pada Mei tahun lalu, hanya kira-kira 4,000 kewarganegaraan diberikan kepada penerima yang layak. Naib Ketua Puteri UMNO Nurul Amal Muhammad Fauzi dipanggil memberi keterangan kepada polis hari ini berhubung kenyataan beliau berhubung kes amok dan tetak di sebuah kilang di Bayan Lepas Pulau Pinang minggu lalu. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendakwaan dan Undang-Undang di 5 Bukit Aman, Senior Assistant Commissioner Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata, keterangan diambil susulan laporan polis dibuat Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sri Delima Sherlina Abdul Rashid semalam. Pada laporan polis tersebut, kita telah memanggil Naib Ketua Puteri Wanita UMNO ini ke Bukit Aman pada pagi ini dan beliau akan sampai di Bukit Aman pada pukul 10 pagi ini dan akan memberi keterangan kepada pegawai yang menjalankan kesihatan di bawah Seksyen 505C dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Bukit Aman pagi tadi. Sebelum ini, beberapa portal melaporkan Nurul Amal dalam satu ceramah di Kubang Kerian, Kelantan Khamis lalu mendakwa kes amok menyebabkan seorang lelaki mati ditembak di kilang itu dicetuskan oleh dua individu yang menghina Nabi Muhammad. Dalam kejadian jam 4.45 petang Isnin lalu, lelaki berusia 25 tahun yang bekerja di kilang terbabit mengamuk sebelum menetak seorang penyelia wanita dan pengurus keselamatan menggunakan parang. Penyelia wanita itu meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang kerana parah di beberapa bahagian badan, manakala pengurus keselamatan itu cedera. Dalam perkembangan lain, Mior Farid Al-Atrash memberitahu 3 lelaki yang ditahan reman 26 dan 27 September lalu kerana mengeluarkan kenyataan berbau hasutan dan perkauman mengenai kejadian sama dibebaskan dengan jaminan polis hari ini. Kertas siasatan pula akan dirujuk kepada Peguam Negara dalam masa terdekat untuk tindakan lanjut. Detik indah merentasi jangkaan. 6 kamera. Foto mantap V17 Pro. Vivo. Hebat dan membanggakan, itu reaksi Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad selepas meninjau projek pembangunan Battersea Power Station untuk kali pertama di London. Dalam lawatan lebih 1 jam, beliau diberi taklimat menyeluruh mengenai projek milik konsortium Malaysia itu. Perdana Menteri singgah 2 hari di London untuk mengadakan lawatan kerja singkat sekembali beliau dari menghadiri Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu di New York. Laporannya kita bersama koresponden Media Prima, Haliza Hashim. Tun Dr. Mahathir disambut oleh Lembaga Pengarah Battersea Power Station Development Company dan Battersea Project Holding Company Limited. Turut hadir Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah. Projek pembangunan hartanah ini dimiliki Konsortium Pelabur Malaysia iaitu SP Setia, Samidabi Property dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Tahun lalu Pemodalan Nasional Berhad PNB dan KWSP mengambil alih aset komersial projek ini dengan nilai hampir 9 bilion ringgit. Perdana Menteri melahirkan rasa kagum terhadap projek pembangunan semula Battersea Power Station dan menyifatkannya sebagai satu kebanggaan negara. Fantastic. I didn't expect this. Well, for Malaysia to do this, I think it's something we can be proud of. Beliau turut menandatangani satu plak bagi memperingati lawatannya. Cenderahati yang disampaikan kepada Tun Dr. Mahathir memaparkan serombong ikonik dan bangunan Battersea Power Station yang disinari dengan warna jalur gemilang sempena sambutan Hari Malaysia baru-baru ini. Beliau turut mendengar taklimat tertutup mengenai pelan induk dan kemajuan pembinaan projek mega ini. He was interested in the overall development around when will the entire 42-acre site be fully completed. He was interested in the different components, what makes this development unique and different than other developments, and more importantly, how has Malaysia benefited and how has Malaysia contributed to this project. So we went through a bit of detail
on each of those aspects. So we can see from his demeanor and the smiles that he was giving that he was very pleased. We took him to see the one of the penthouses, and he seems very pleased at what he saw, and especially the fantastic view from up there, the view of the city of London. Circus West Village fasa pertama yang telah dibuka menempatkan restoran, kedai, ruang acara serta lebih 1,000 unit kediaman. Menjelang 2021, projek hartanah ini akan dilengkapi kemudahan stesen baru dan sambungan perkhidmatan keretapi bawah tanah Northern Line. Bangunan jana kuasa lama yang disenaraikan Grade 2 yang dipulihkan akan mengandungi lebih 250 apartmen dan lebih 500,000 kaki persegi ruang pejabat yang bakal dijadikan ibu pejabat syarikat produk elektronik Apple dan sebuah kelab anggota perniagaan. 8 fasa merangkumi unit kediaman, ruang pejabat, ruang komersial dan taman rekreasi sedang dibina secara berperingkat dan jangka siap sepenuhnya pada 2028. Battersea Power Station Development Company kerap menegaskan tanpa pelaburan dan sokongan dari pemegang saham Malaysia, projek ini sudah tentu tidak dapat dibangunkan. Mereka gigih menjalankan pemulihan ke atas bangunan ikonik ini dan menawarkan kepada dunia satu bahagian London yang baru dan unik yang bukan sahaja menjadi kebanggaan Malaysia hari ini, bahkan generasi akan datang. Haliza Hashim, London. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman membidas gesaan bekas Timbalan Presiden PKR Syed Hussein Ali yang mendesak peralihan kuasa pentadbiran negara dilakukan segera. Beliau berkata kenyataan Syed Hussein yang mahu pentadbiran negara diberikan kepada Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim antara lain disifatkan tidak bertanggungjawab dan terpesong daripada keputusan Majlis Presiden Pakatan Harapan. Kemarin, Syed Hussein mendakwa hasrat Tun Dr. Mahathir untuk berundur daripada jawatan Perdana Menteri sekurang-kurangnya 3 tahun lagi akan membunuh PH. Ini kerana Datuk Seri Anwar tidak mempunyai masa mencukupi untuk berkempen dan mengatur sebarang rancangan. Bekan air ke kawasan yang mengalami gangguan akibat kekurangan sumber air di Melaka kini pulih sepenuhnya. Syarikat Air Melaka Berhad SAMB menerusi satu kenyataan hari ini berkata, terdapat bangunan tinggi serta pangsa puri yang masih mengalami gangguan bekalan air. Ini antaranya disebabkan tekanan air rendah akibat ketiadaan pam air atau pam air tidak diselenggara dengan baik. Menurut SAMB, proses pemulihan dilakukan melalui kaedah pengepaman keluar air mentah dari kolam alternatif ke Sungai Melaka serta pengepaman air secara maksimum ketika paras air sungai tinggi akibat hujan lebat di kawasan hulu Sungai Melaka. Khamis lalu, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN memaklumkan pihaknya meluluskan bekalan air berjadual melibatkan 78,405 akaun pengguna di sekitar Bandar Melaka. Bagaimanapun, kerajaan negeri melalui SAMB menangguhkan pelaksanaannya berikutan paras air di sungai dan loji rawatan di negeri itu semakin pulih. Modenas melancarkan 2 model motosikal baru dengan sasaran jualan tahunan sebanyak 35,000 unit bagi Kris 110 dan 1,500 unit untuk Pulsar NS160. Pengerusi Modenas, Datuk Seri Syed Faisal Alba berkata, pelancaran menyasarkan 2 segmen pasaran berbeza bagi berjuta penunggang motosikal di negara ini, sekaligus mengukuhkan jenama Modenas secara keseluruhannya. Reliability of the Bajaj brand is trusted in more than 80 countries worldwide. And when we launched them in 2017, we've already sold about 10,000 units thus far. Model baru ini diharap mampu meningkatkan lagi populariti Modenas seperti dilakukan menerusi model pertama yang dilancarkan pada 1996. Kris 110 dan Pulsar NS169 akan dijual bermula Oktober masing-masing pada harga RM3,377 dan RM7,577 seunit.
Petronas meminta pemain industri mempertimbang satu bentuk perkongsian bersepadu sebagai usaha menjadikan cecair gas asli LNG sumber tenaga bersih pilihan dalam jangka panjang. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Tan Sri Wan Zulkifli Wan Arifin berkata, ini penting kerana adanya perubahan dinamik pasaran, tingkah laku pelanggan, peningkatan komitmen kawal selia dan dasar serta teknologi dan inovasi yang boleh menjejaskan pertumbuhan pasaran LNG. Beliau turut menekankan kepentingan mewujudkan permintaan baru selain memberi fokus kepada perkongsian merentas rantaian nilai. Petronas katanya adalah salah satu pemain jangka panjang industri dan berpotensi dalam memastikan persekitaran lebih bersih untuk generasi akan datang. Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB dan Pusat Pembangunan Reka Bentuk Malaysia DDEC sekali lagi bekerjasama menganjurkan kempen himpun buat kali kedua di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Kempen itu bertujuan mempromosikan produk tempatan seperti fashion, kraft tradisional dan makanan istimewa kepada penumpang atau pelancong luar negara. Usaha ini secara langsung dapat memaparkan kepelbagaian budaya negara sebaik sahaja pelancong tiba atau berlepas daripada lapangan terbang Malaysia. Selain itu, tujuan kempen ini diadakan bagi memberikan gambaran jelas kepada penumpang atau pelancong tentang pelbagai jenama yang akan dipaparkan di sebuah kedai konsep Sense of Malaysia yang dijangka dibuka tahun hadapan di semua lapangan terbang antarabangsa Malaysia. When we started this, it just started very casually as a bazaar concept. Now we're promoting and graduating our retailers into a shop. So I think this is probably one of the biggest milestone for us because the tourists and the travellers are actually looking for local made products, but they're not centered together. So this is the platform for them. Selain jualan, kempen himpun turut mempersembahkan atau mempamerkan aktiviti seperti penenunan songket, pembuatan tanjak serta peragaan fashion dari mereka lokal termasuk Fizi Wu, Calvin Tu dan Zubaida Sual. Dengan tagline Proudly Made by Malaysians, himpun bertujuan menaikkan jenama kontemporari negara di mata antarabangsa sejajar dengan misi Tahun Melawat Malaysia 2020. Pada Ogos lalu, KLIA mencatatkan peningkatan 2.9% pergerakan penumpang dan 41.2 juta penumpang melalui terminal di lapangan terbang Malaysia. Kita ke laporan luar negara. Sekurang-kurangnya 2 banduan maut manakala 34 lagi cedera dalam satu rusuhan di penjara Filipina. Rusuhan di penjara Manila tercetus akibat pertengkaran antara 2 banduan berikutan perebutan ruang tidur. Kejadian berlaku kira-kira jam 6.30 pagi waktu tempatan dan berlarutan selama 10 minit. Ia mengakibatkan 9 banduan lain cedera parah sementara 25 lagi cedera ringan. Kesemua banduan yang cedera dikejarkan ke Pusat Perubatan Memorial Jose Rias untuk menerima rawatan. 2 banduan gagal diselamatkan dan meninggal dunia sewaktu tiba di hospital. Sekurang-kurangnya 19 orang maut akibat kebakaran kilang di Ninghai, wilayah Zhejiang, China. 3 daripada 8 orang yang diselamatkan cedera. 2 mangsa yang cedera kini berada dalam keadaan kritikal. Kebakaran berlaku kira-kira jam 1 petang waktu tempatan. Api yang marak dengan cepat menyukarkan kerja menyelamat mangsa. Pihak berkuasa masih menyiasat punca sebenar. Seorang wanita dan seorang kanak-kanak terkorban dalam insiden kebakaran di kamp pelarian di Pulau Lesbos, Greece. Kebakaran dicetuskan oleh sekumpulan pendatang yang mengadakan tunjuk perasaan mendesak mereka dipindahkan ke tanah besar. Kebakaran di kamp Moria yang merebak dengan pantas menyebabkan sekurang-kurangnya 7 kontena yang dijadikan tempat tinggal musnah. Pesawat pengubam air terpaksa dikerah untuk memadam api. Kekecauan tercetus apabila penghuni kamp mendakwa pihak berkuasa lambat bertindak bagi memadamkan kebakaran. Kamp pelarian itu menempatkan kira-kira 13,000 pendatang, namun kemudahan yang disediakan hanya mampu menampung hanya 3,000 orang.
Bertemu kembali kita ke laporan sukan. Malaysia meraih kejuaraan berganda pada saingan kejohanan squash terbuka Malaysia. Ng and Yew tampil penuh tenaga ketika mengenepikan cabaran pilihan kedua kejohanan dari Switzerland, Nicholas Müller. Manakala pertemuan sesama sendiri, dua pemain wanita kebangsaan pula menyaksikan Rachel Arnold berjaya merakam kemenangan terbesar buat dirinya selepas menundukkan juara bertahan Lau Wei-wen. Memang pertemuan Ng and Yew menentang pilihan kedua Nicholas Müller dari Switzerland paling dinanti pada hari terakhir kejohanan semalam. Ng Yew yang turun selaku pilihan keempat bermula baik apabila menguasai set pertama 11-7. Bagaimanapun, Müller kembali bangkit memberikan cabaran pada set berikutnya, menang 14-12. Set ketiga penguasaan mula disajikan Ng Yew yang berjaya meraih mata demi mata untuk menang 11-9 dan Ng Yew mengesahkan gelaran juara menjadi miliknya, melengkapkan saingan dengan kemenangan 11-5 sekaligus menamatkan penantian selama 9 tahun selepas kali terakhir kategori lelaki diungguli pemain negara menerusi Muhammad Azlan Iskandar. I think it was playing in my mind a little bit, especially reading it on social media this morning saying, oh, the last one was in 2010. So definitely there was a bit of pressure on myself to deliver today. But I thought I handled that well. I thought I did well to win today and I'm really happy to bring back the title to Malaysia. Sementara itu, pertemuan sesama sendiri dua pemain negara, Lau Wei-wen dan Rachel Arnold dalam saingan kategori wanita turut berlangsung sengit menerusi permainan 5 set. Rachel yang mengungguli set pertama dengan kemenangan 11-7 agak tidak bernasib baik pada dua set berikutnya. Tewas 11-13 pada set kedua, Rachel tambah tertekan apabila Wei-wen turut menguasai set ketiga dengan kemenangan 12-10. Kembali fokus pada set keempat, Rachel lega berjaya mengheret permainan sehingga set kelima selepas menang 11-8. Dengan Wei-wen mula terganggu dengan kecederaan di bahagian kaki, Rachel memanfaatkan kelebihan yang dimiliki untuk menang 11-5 sekaligus bergelar juara juga kejayaan terbesar dalam kariernya. I think this will help my ranking a lot. Hopefully, I've been kind of just staying at the same rank for a few months now. So hopefully this will push me up higher in the ranks. Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA menganjurkan kejohanan badminton antara klub-klub gabungannya bagi merebut Piala Presiden KLBA. Berlangsung di Balai Tan Sri Sheikh Ahmad BTSSA, Menara Kembar Bank Rakyat. Pertandingan itu diadakan selama 2 hari bermula semalam. Kejohanan yang julung kalinya diadakan ini diilhamkan oleh Datuk Sri Jahabirdin Muhammad Yunus, Presiden KLBA dengan sokongan Kelab Sukan Bank Rakyat Kebara. Kejohanan ini berjaya menarik 16 penyertaan daripada keseluruhan 38 kelab gabungan KLBA. 3 kategori dipertandingkan iaitu beregu lelaki, kategori umur 18 hingga 30 tahun, kategori umur 31 hingga 40 tahun dan kategori umur 41 tahun ke atas. Kami mengharapkan daripada ahli-ahli gabungan pada masa yang akan datang lebih ramai yang akan turut serta. Dan dari sudut yang lain, kami di pihak KLBA sentiasa melihat peluang dan ruang bagaimana untuk mempertingkatkan sukan badminton di Kuala Lumpur ini dengan mengadakan beberapa lagi kejohanan-kejohanan yang sedang dirancang dan akan diumumkan kelak. Perlawanan akhir yang berlangsung semalam menyaksikan pertembungan Kelab Badminton Solaris Duta Mas bertemu Kelab Badminton Taman Danau Kota bagi kategori beregu lelaki 40 tahun ke atas. Kelab Badminton Solaris Duta Mas mengungguli perlawanan dengan keputusan 21-17, 2-11 sekaligus membawa pulang Piala Pusingan Kejohanan dan Piala Iringan. Memang kata untuk sukan dan kecerdasan, memang kita galakkan orang yang umur 40 tahun ke atas melibati sukan, sebarang aktiviti sukan untuk mendapat untuk kata sekurang-kurang untuk sihat tubuh badan lah. Buletin 1.30 sampai di sini dan sebelum kita berpisah, kami tinggalkan anda dengan warna-warni di China menjelang Hari Kebangsaan. Saya Adin Hussein, selamat rumah dan Assalamualaikum.